Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan bacaan kita pada ini mungkin satu pasal ini sajalah. Al-Faslus Sadis wa Ishrun, pasal yang ke-26. Surat dalam teks asalnya 366, surat 366. Fi ikhtilafil ummah fi hukmil mansib wa syurutih. Perbezaan pendapat umat Islam tentang hukum jawatan ketua, imam, khilafah dan sebagainya itu dan syarat-syaratnya. Betul. Ya, betul kan? Rosenthal 24 ikhtilaf mana tadi? Ikhtilaf. Dalam bahasa Inggeris ini dia kata apa? Differences. Kan, betul lah kan? Betul lah. وإذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وأنه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به ويسمى خلافة وإمامة والقائم به خليفة وإماما وسماه المتأخرون سلطانا حين فشى التعدد فيه واضطروا بالتباعد وفقدان شروط المنصب إلى عقد البيعة لكل متغلب. Jadi dia kata kita telah menyatakan hakikat kedudukan ini, iaitu kepimpinan ini. Ia merupakan suatu perwakilan daripada sahib syariah, iaitu Allah Subhanahu wa taala dalam hifzuddin wa siyasatid dunia. Ini istilah yang kena hafal ni. Hifzuddin wa siyasatid dunia, apa tu menjaga agama dan mentadbir dunia. Itu dua aspek yang perlu bergabung antara satu sama lain. Wa yusamma khilafah, namakan khilafah ataupun imamah, dan orang yang melaksanakan tugas itu disebut sebagai khalifah dan imam. Jadi khulafah ar-rasyidin disebut sebagai khalifah Umar, khalifah Abu Bakar dan sebagainya. Tetapi selepas itu ada imam-imam sebagainya. Wasammaul mutaakhirun sultan. Macam dalam kes negara kita ini, kita panggil sultan. Hina fasya. Jadi bila dah banyak dah orang yang menjawab jawatan itu, sultan ni dan sebagainya, ta'addud wa tarru bitaba'ud, dan skater dia orang tu sini dia jadi macam asalnya imam khalifah. Jadi kalau imam dan khalifah itu ialah lebih bersifat mewakili ummah. Mungkin kesatuan negara Islam itu satu di bawah khilafah Islamiyah, tapi apabila sudah timbul negara bangsa, maka gelaran sultan itu lebih lebih popular. Mengapa ia dinamakan imam? Fa'amma tasmiyatuhu imaman fatashbihan bi imamis salati fi ittibaihi wal iqtida'u bihi. Jadi disebut sebagai imam kerana ia sama seperti imam solat. Sebab itu Rasulullah apabila baginda uzur, beliau telah memberi kepada masyarakat Islam pada waktu itu dengan meminta Abu Bakar As-Siddiq menjadi imam. Ini sebagai satu tendensi, satu isyarat bahawa Abu Bakar akan menjadi khalifah selepas baginda, kerana ini fungsinya sama, imam solat dan imam pemerintah politik. Walihada yuqal al-imamatul kubra, kerana itulah kepimpinan politik itu dipanggil al-imam al-kubra, nak beza dengan imam solat tu. Wa amma tasmiyatuhu khalifah, adapun sebab ia disebut sebagai khalifah itu falikaunihi akhlafa yukhlifun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ummati, kerana dia mengganti Rasulullah. Fayuqalu khalifah bi itlaqin, tidak kata khalifatul rasul. Jadi senang untuk disebut, tetapi juga disebut sebagai khalifatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. واختلفت في تسميته خليفة الله فأجازه بعضهم اقتباسا من الخلافة العامة.
Ada orang yang menyebut khalifah itu sebagai khalifatullah, tapi ada orang yang mengatakan tidak boleh ada khilaf di situ. Fa'ajazahu ba'dhum ikhtibasan minal khilafatil ammah. Setengah orang mengatakan boleh kerana iktibas sebagai satu cedokan daripada al-khilaf al-amma lil adamiyyin. Inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu al-khilafatul ammah lil adamiyyin, semua sekali lah, bukan Islam sebagainya. Wa qawluhu ja'alakum khalaifa fil ard, khalaifal ard al-an'am. Tapi jumhur fuqaha mana'a al-jumhur minhu lianna ma'na al-ayah laisa alaihi. Kerana jumhur kata tak boleh, mana ayat ni tidak berkait dengan di sini khalifah ni tidak artinya bila ja'ilun fil ardi khalifah, tak ada dia bina, bukan ta'yin sangat tu, ja'alakum khalaifal ard. Dia kata tidak memberi makna khalifah di situ khalifatullah. Wa qad naha Abu Bakr as-Siddiq anhu lima du'iya bihi wa qala lastu khalifatullah. Sayyidina Abu Bakar sendiri tak bersetuju bila orang sebut dia khalifatullah. Kata dia, walakinni khalifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya adalah khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li'anna ولأن الاستخلاف إنما هو في حق الغائب وأما الحاضر فلا. Jadi bila dikata khalifah ni, khalifah kepada orang yang tidak hadir, tidak berada di situ. Tetapi Allah sentiasa berhadir dengan kita. Macam mana kita boleh jadi wakil khalifah atau ganti dia? Thumma anna nasbal imami wajibun. Ini habis satu isi. Kemudian hukum menegakkan pemerintah itu wajib. Qad urifa wujubuhu fi syar'i bi ijma'i as-sahaba wa tabi'in. Ini mengapa kita kata wajib, kata para ulama yang wajibkan, kerana ada dalilnya, iaitu ijma' as-sahaba dan tabi'in. Jadi dalam usul fiqh, ijma' as-sahaba ini adalah hujjah. Satu hujjah. Begitu juga ijma' tabi'in. Mana termasuk dalam bab ijma' lah. Ijma' sahabah ni, ijma' tu hujjah. Sahabah tu lebih lagi lah. Lianna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda wafati badaru ila bai'ati Abi Bakr radhiyallahu anhu wa taslimin nazar ilaihi fi umurihim. Jadi bila Rasulullah wafat, semua para sahabat itu 100% dengan secara konsensus telah membai'ah Abu Bakr as-Siddiq wa taslimin nazar ilaihi fi umurihim, dan telah menyerahkan pengurusan masalah mereka itu kepada Khalifah Abu Bakr as-Siddiq. Wa kadza fi kulli asrin min ba'di dzalik. Begitulah sesudah itu datang satu khalifah, dua khalifah, tiga khalifah, walaupun kadang-kadang ada perbezaan pendapat pada peringkat awalnya, tetapi akhirnya semua bersetuju. Maknanya itu adalah ijma'. Walam tutrak nas fawda fi asrin min al-aqsar, kerana masyarakat tidak dibiarkan tanpa pemerintahan dalam zaman manapun. Itu dikatakan ijma'. Wastaqarra dhalika ijma'an dallan ala wujubi nasbil imam. Itu maknanya menegakkan kepimpinan imam, khalifah dan sebagainya, itu satu kewajiban. Waqad dhahaba ba'du an-nas ila anna mudrika wujubihi al-aql. Ini biasanya orang usul fiqh ni. Dia kata hukum wajib ni bukan sabit dengan syarak, bukan sabit dengan nas ataupun dengan sumber-sumber syarak yang lain, tetapi ia sabit berasaskan kepada akal, akli. Tidak hukum syar'i tapi hukum akli. Wa anna al-ijma' alladhi waqa'a innama huwa qada' bi hukmi al-aqli fihi. Jadi ijma' yang berlaku itu, kata mazhab ini, berasaskan kepada akal pemikiran. Jadi semua orang merasa penting berasaskan kepada logik akal, bukan kerana perintah daripada syariat, daripada Quran Sunnah ataupun ijma' dan sebagainya. Qalu wa innama wajaba bil aqli li daruratil ijma' lil bashar
wastihalati hayatihim wa wujudihim munfaridina, dan dia kata mengapa orang faham, maknanya ijma' secara akli itu kerana semua orang faham manusia ini perlu kepada perhubungan antara satu sama lain. Ibn Khaldun kata hayawan natiq, iaitu orang yang mana masyarakat yang bersosial. Wastihalati hayatihim wa wujudihim munfaridin, mustahil sekali mereka hidup tanpa masyarakat. Wa min daruratil ijma' at-tanazu' li izdihamil aghrad, bila ada perkumpulan bermasyarakat maka berlakulah pertentangan kepentingan. Fama lam yakun al-hakimul wazi' afdal dhalika ila al-harajil mu'dhini bihalakil bashar. Kalau tidak ada kepimpinan negara itu, masyarakat itu, perkumpulan itu, maka kumpulan itu akan musnah wa qita'im. Ma'a anna hifzun naw' min maqasnya, sedangkan dalam syariat sendiri pun hifzun naw', nasab dan sebagainya itu ila maqasidus syara'. Maka ini kita katakan perbezaan pendapat ini perbezaan secara yang teknikal sajalah. وهذا المعنى بعينه هو الذي لاحظه الحكماء في وجود النبوات في البشر. Jadi pandangan ini selanjutnya mencadangkan bahawa para ahli falsafah juga boleh faham bahawa keperluan kepada Nabi itu suatu yang dipikirkan, mampu dipikirkan oleh otak manusia. Waqad nabbahna ala fasadihi. Sebelum ni kita kata dah pandangan hukama ini tak betul lah dari segi ni. Wa anna ihda muqaddamatihi anna al-wazi' innama yakunu bi syar'in min Allah tusallimu lahu al-kaffah taslimu imanin wa i'tiqad. Sebab dia kata ini muqaddimah di sini ialah dalam kalau logik, logik itu dia ada muqaddimah taliyah. Ya. Dalam logik dia kata al-wazi' innama yakun bi syar'illah. Pentingnya kenabian itu ialah kerana nak melaksanakan hukum Allah. Kemudian hukum Allah itu iaitu yang diterima secara iman dan i'tiqad, wa huwa ghair musallam. Ini tidak boleh difaham oleh akal untuk iman i'tiqad ini. Lianna al-wazi' qad yakun bi satwatil mulk al-maliki wa qahri ahli syaukati walau lam yakun syar'un. Dia kata kalau al-wazi' apa tu kecenderungan untuk mendapat seorang nabi itu kalau disebabkan oleh kuasa raja atau kepaksaan orang yang berkuasa sebagainya, itu bukanlah daripada syarat. Itu walau lam yakun syarat. Kama fi umamil majus. Dia kata maknanya dia menolak pandangan yang mengatakan boleh faham melalui pemikiran itu. Dia kata kerana dalam agama-agama yang karut pun macam orang Majusi, mimman laisa lahu kitabun aw lam tablughu da'wah. Dia ada juga idea untuk melantik pemerintah ini. Malah orang Majusi seperti dia Farsi itu, pemerintah mereka itu tetap lebih mantap daripada pemerintah Romawi dan sebagainya. Aw naqul yakfi fi raf'i tanazu' ma'rifah kullu wahidin bi tahrimi zulmi alaihi. Ini idea sosialisme, komunisme ini. Raf'u tanazu' menghapuskan pertentangan itu boleh berlaku dengan otak dan pengkira manusia. Sebab itu orang sosialis, dia kata dalam dialektika dia, pada suatu masa nanti kita tidak perlu lagi kepada pemerintah dan undang-undang kerana semua faham berasaskan budaya hidup dan berasaskan kepada pemikiran tingkat tinggi. Faddi'ahum anna at-tanazu' innama yakun biwujudi syar'i hunaka wa nasbul imami huna ghaira sahih. Maka orang yang mengatakan akal boleh faham keperluan kepada Nabi itu untuk menghalang perbalahan dan sebagainya itu
itu bertentangan dengan hakikat inilah daripada muqaddimah dalam ilmu mantiq ini. Premis, muqaddimah itu premis. Faddi'a'uhum anna tanazu' innama yakunu biwujudi syar'i hunaka bal kama yakunu binasbil imam yakunu biwujudir ru'asa ahlu syauka atau bimtina'in nas an tanazu' wa tazalum fala yanhadu daliluhum al-aqli al-mabni ala hadhihi al-muqaddimah. Maka at-tali dalam muqaddimah dalam mantiq orang ini tidak begitu selaras dengan muqaddimah yang ada tadi. Fadalla ala anna mudrika wujubihi innama huwa bisyar'i wa huwa al-ijma'u alladhi qaddamahu. Jelaslah asasnya ialah syariah. Wa qad syadza ba'du an-nas fa qala bi'adami wujubi hadha an-nasb ra'san la bil aqli wa la bisyar'i. Ada golongan ketiga mengatakan menegakkan pemerintahan itu bukan adalah suatu kewajipan. Sama ada yang boleh difahami oleh akal ataupun berasaskan kepada arahan syarak. Minhum al-asam min al-mu'tazilah. Ini terkenalan al-asam. Mu'tazilah ini mu'tazili. Mu'tazilah itu daripada asal perkataan i'tazalana wasil. Wa ba'd al-khawarij, orang mu'tazilah, orang khawarij wa ghairuhum. Ni puak-puak yang parti serpihan, parti kecil-kecil yang mempunyai pendapat yang pelik-pelik ini kan. Wal wajib inda haula'i innama huwa imdha' ahkam syar'. Yang wajibnya ialah melaksanakan hukum syarak. Masalah nak melantik khalifah tu sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya. Fa idza tawata'at al-umma 'ala al-'adli wa tanfidhi ahkamillah ta'ala lam yuhtaj ila imamin wala yajibu nasbuhu wa haula'i mahjubuna bil ijma'. Kata mereka itu kalau dah ada kesepakatan dalam komuniti dan masyarakat itu tak perlu lagi ada imam. Ini komunisme punya dialektika ialah ni. Dan tetapi pandangan mereka itu mahjubuna bil ijma', ditolak atau didinding oleh ijma' tadi. Maka ini apa-apa dalam Islam ini pandangan yang bertentangan dengan ijma', maka pandangan itu dikira batal, bukan lagi syadz, ditolak. Tapi tak apalah, di sini dia bertolak ansur, kita syadza. والذي حملهم على هذا المذهب إنما هو الفرار عن الملك أو عن الملك ومذاهبه من الاستطالة والتغلب والاستمتاع بالدنيا لما رأوا الشريعة ممتلئة بذم ذلك والنعي على أهله ومرغبة في ربه. Ini sebenarnya satu kita katakan satu pendalihan psikologi. Pendapat ini merupakan berasaskan pendalihan psikologi yang benci kepada keadaan politik yang berlaku pada waktu itu, dan mereka melihat orang-orang politik yang sudah menjadi raja, pemerintah dan sebagainya tidak boleh dipercayai, tidak perlu ditolak. Sebab tu dia kata tak payahlah. Ini macam banyak orang ini. Ya, kita yang tak nak berpolitik dah tak tahulah. Orang kata kita ni khawarij, kita tak tahu. Biarlah. Tapi kita tidak membuat apa tu cadangan-cadangan yang pelik sikitlah. Kemudian ini satu kita katakan benda yang di luar sikit daripada persoalannya. Dia kata sebagai satu maklumat tambahan, anna syar'a la yadhummul mulk li dhatihi wala hazra al-qiyam bihi wa innama dhamma al-fafasid an-nashi'a anhu min al-qahr wal-zulm wat-tamattu' bil-ladhati wala shakka anna fi hadhihi mafasid mahdhura wa hiya min tawabi'ihi. Jadi dia kata Islam ni tidak mencemuk kuasa dan pemerintahan itu sendiri.
Tetapi Islam yang menentangnya ialah penyelewengan dalam melaksanakan puasa, sama ada melakukan kezaliman ataupun makan rasuah ataupun buat kerja-kerja yang tidak betul berasas kepada kuasa yang ada. Ini tidak syak lagi satu benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun dia min tawabihi. Dia ada banyak berkait dengan kedudukan kuasa. Jadi biasanya orang yang menyeleweng tu, orang yang berkuasa, orang yang tak ada kuasa macam mana nak menyeleweng. Itu sajalah. Jadi mungkin puak-puak khawarij ni dikata hadha min bab sadd zara'ih. Tak usah masuk politik lah, tak jadi wakil rakyat lah. Ini kalau jadi wakil rakyat jadi belah 1, 2, 3, 4, 5 sekali wakil parlimen. Itu sebab dia ada hubungan yang rapat kuasa dan perkara-perkara yang buruk seperti ini. Kama athna 'ala al-'adli wan-nasfati wa iqamati marasim ad-din wa adh-dhabb 'anhu wa awjaba bi izaiha ath-thawab wa hiya kulluha min tawa'ibil mulk. Jadi pemerintahan itu bukan saja ada aspek yang buruk, tapi aspek yang baik juga ada, iaitu orang yang memerintah itu boleh berlaku adil, kemudian melaksanakan suruhan agama dan sebagainya, menghalang perkara-perkara yang buruk dan sebagainya. Fa idzan innama waqa'a adh-dhammu lil mulki ala sifatin wa hala duna ala sifatin wa halin duna halin ukhra. Jadi yang Islam marah itu ialah berasaskan kepada keadaan realiti yang berbangkit daripada menjawab jawatan yang berkuasa itu. Walam yadhummuhu li dzatihi. Dia tidak menolak kekuasaan. Wala talaba tarkuhu. Kama dhamma syahwa wal ghadab min al mukallafin. Macamlah Islam menolak syahwah dan marah daripada orang mukallaf. Walaysa muraduhu turku am. Itu bukan artinya jangan jadi mukallaf. Tapi bila orang awak besar sudah cukup umur, mukallaf itu orang kata kota baru kata bila dah kena tai ayam tu ada macam-macam lah. Dia punya PL perangai, dia punya masalah-masalah yang negatif. Wa innamal murad tasrifuha ala muqtadal haqqi. Tapi maksudnya gunalah taklif ataupun kewarasan hidup sebagainya itu supaya melakukan sesuatu yang betul. Waqad kana li Dawud wa Sulaiman salawatullahi alaihi wa salamuhu alaihima al-mulku alladhi lam yakun li ghairihima. Ini sebagai satu hujah yang terdapat dalam Al-Quran. Nabi Daud dan Sulaiman, wa Dawud wa Sulaiman idza macam-macam itu kan. Lam yakun li ghairihima wa huma min anbiya'illahi ta'ala. Jadi sedangkan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu merupakan khalifah-khalifah yang begitu mulia dalam sejarah kenabian dan sebagainya. Sangka. Mood. Ya. Kacau sekejap. Okey lah, tak ada kacau lah. Panjang sikit. Jadi kejap saya nak cuba digest sikit. Okey, topik sebelum ini ialah maksud khalifah dan imam kan? Ya. Dan itu saya tanya Tok Mut kan, apa itu khalifah dan apa itu imamate lah. Dalam bahasa Rosenthal dia panggil khalifah dan imamate. Dan khalifah lah kan. Khalifah tu istilah raja lah kan. Dan imamate ialah kepimpinan lah, leadership. Jadi and then itu adalah 20 sebelum ini lah 23 saya lah. Saya rasa 21 Tok Mut kan. 23 saya dan Rosenthal 24 ialah perbezaan Muslim opinion. Antara term tu. Muslim opinion, perbezaan term ya di kalangan Muslim opinion berkenaan dengan tadilah the khalifah dan imamate kan. Okay, betul kan? Okay, next we go lah kan. Kita pergi lagi. Kenapa imam tu penting kan? Kita go on lagi.
Jadi kan soalan saya nak tanya sikit kan. Okay. King David dengan King Solomon kan, kita panggil, saya tak tahulah dia panggil king ke dia panggil apa, tapi kita panggil khalifah kan. Ya, itu translation. Maknanya Tapi kenapa kita tak panggil king ya? King itu yang buat translate tu ialah orang putih. Kalau sekarang ni pun dipanggil king dalam bahasa Inggeris. Dia masa Abu Bakar memang daripada dulu kita panggil khalifah. Khalifah. Maknanya term khalifah tu diguna pakai, dipersetujui lah kan. Ya, Maknanya belum dipakai lagi sebelum Khalifah Abu Bakar kan? Ya. Belum lagi kan? Itulah yang saya faham. Lepas tu dia menceritakan kenapa Umar insist apa tu? Dia kata Abu Bakar forbade the use of Khalifah of God, Khalifatullah. When he does address and he say, I'm not the Caliph of God, but the Caliph, saya adalah representative daripada Rasul. Continue tugas-tugas Rasul tu, betul lah. Itu adalah dia explain the various kita kata ikhtilaf tu, perbezaan kan antara orang-orang Islam lah. Lepas tu satu lagi Tok Mut. Khawarij ni kan, Khawarij dengan dekat sini ialah apa nama ni? Kharij tu Khawarij. Khawarij. Dengan Mu'tazilah kan. Okey. Dia orang ni memang tak merasakan tidak perlulah imam, tidak perlu kepimpinan, tidak perlu bagi dia orang. Tidak perlu kepimpinan politik itu. Kepimpinan sebabnya jawatan khalifah, imam dan sultan itu jawatan politik. Tapi politik ini politik perwakilan daripada Tuhan dan Nabi. Ada bahasa kata ini zillullah fil ardi, bayangan Tuhan di bumi. Sebab kalau pemerintah raja, macam raja lah kan, maknanya kalau kita kata imam solat tu dalam arti kata imam leader yang kecil untuk membuat satu tas sahaja. Kan? Dalam literature kalau kata imam di sini, dia beza antara imam solat dengan imam pemerintahan politik itu ialah al-imamul kubra, the greater. So maknanya cumanya bila baca teks Rosenthal tu kena ambil perhatian bahawa antara khalifah, imam dan sultan itu ialah term yang berbeza kerana perbezaan zaman. Itu sajalah. Pada masa itu bila kata khalifah menggambarkan kesatuan ummah. Bila ada empire Islam sebagainya. Sebab tu sekarang ni kita kata orang yang ekstremis politik gerakan Islam itu, dia kata kita nak balik pada zaman khalifah, nak menegakkan khilafah Islamiah, macam orang kata macam seolah-olah Turki nak tegakkan balik khilafah Osmaniyah dia tu. Okay. Khalifah ni maknanya kesatuan ummah keseluruh yang besar lah kan. Tapi Khalifah Ali dia dua-dua digunakan. Khalifah pun boleh, Imam Ali pun boleh. Tapi Imam Abu Bakar pun orang sebut juga macam sinonim lah pada waktu itu. Okay. Boleh. Okay. Kemudian dia cuba mengkritik orang Khawarij dengan orang dengan Mu'tazilah. Dia kata inna hadzal firar 'anil mulki bi'adami wujubi hadzal nasbi la yughnikum syai'a. Dia kata satu pendalihan yang tidak memberi apa-apa arti. Li'annakum muwafiquna 'ala wujudi iqamati ahkam syariah. Karena walaupun kamu menolak kepimpinan itu sebagai satu keperluan, tetapi pelaksanaan hukum syariat itu kamu terima. Jadi orang panggil kamu menerima kewajipan mengadakan wadah, tetapi kamu tidak menerima pemimpin pada wadah itu. Wadzalika li'alla yahsulu illa bil asabiyyah. Ini nak balik bagi ni, kita nak pilihan raya ni, kita nak balik semula nak menekankan kita punya idea tentang asabiyah tu. Wadzalika la yahsulu illa bil asabiyyati. Pelaksanaan hukum Islam itu tidak boleh dilaksanakan kecuali ada asabiyah wa syaukah dan kuasa
wal asabiyatu muqtadiyatun bi tab'iha lil mulki. Dan asabiyah itu perlu kepada raja. Jadi kalau tidak ada raja, mana boleh asabiyah itu boleh berkumpul pada satu institusi. Fayahsulul mulku wa innama lam yunsab imamun wa huwa ainu ma farartum. Jadi maka maknanya pemerintahan itu berlaku jugalah walaupun tidak dilantik imam. Tu maknanya kepimpinan itu dalam sosiologi, pengajian sosiologi, dia membezakan antara pemimpin dengan ketua. Di sini yang dia hujah ni, dia kata walaupun kamu menolak perlantikan ketua, tetapi teori kamu mewajibkan pelaksanaan hukum syariat itu sudah memberi faham bahawa kamu boleh menerima kepimpinan. Yang kamu tolak itu ketua. Jadi kalau begitu, maka kepimpinan yang kamu perjuangkan itu ialah kepimpinan yang lahir secara spontan. Bukan kepimpinan berasaskan kepada institusi. Jadi kamu hanya menerima kepimpinan dalam konsep suatu de facto, tetapi kamu tidak menerima institusi kepimpinan. Jadi cakap ni cakap main-main lah. Wa idza taqarrara anna hadha an-nasb wajibun bi ijma'in fahuwa min furudil kifayah wa raji'un ila ikhtiyari ahli al-hall wal 'aqdi. Ahli al-'aqdi wal hall fa yata'ayyanu 'alaihim nasbuhu. Jadi bila kita menerima pelantikan imam itu wajib dengan ijma'ul ummah, maka ia merupakan fardu kifayah. Dia wajib. Wajib. Maka dia fardu. Ini kalau orang mulut mulut celupar sikitlah dia dikritik Ibn Khaldun sini ni. Sepatutnya Ibn Khaldun kata wa huwa min ni furud, dia kena tukar wajibat. Kerana dari segi fiknya, kalau sabit dengan nas tu boleh jadi fardu. Jadi kalau tidak sabit dengan nas tu, sebab dia kata sabit dengan ijma' saja, dia kata wajib. Ini mazhab Hanafi lah, tapi dia ni mazhab Syafi'i ni mungkin ni. Waraji'un ila ikhtiyari ahli al-hall wal 'aqdi fa yata'ayyanu 'alaihim nasbuhu. Maka wajiblah, wajibu 'alal khalqi jami'an. Ini fardu kifayah, ini biasa kita faham lah. Ati'u Allah wa ati'ur Rasul ulil amri minkum. Itu nasnya lah. Wa amma syurut hadzal mansab wa hiya arba'ah. Keilmuan, kemudian keadilan, kemampuan, keselamatan panca indera. Sekarang ni hawas ni kita tak boleh translate sebagai panca indera lagi lah, sebab sebenarnya indera bukan panca. Fakhri, panca tu ada susila saja. Tapi indera ni banyak. Sekarang ni kata-kata ada indera yang ke-10 ada. Dan selamat hawas dan a'dha, fizikal. Mimma yu'athiru fir ra'yi wal amal. Ini jarang kita dapat faham ni. Yang kata yang mesti tidak cacat cedera ni daripada kecederaan yang boleh memberi kesan negatif dalam masalah berfikir dan melaksanakan kerja-kerja. Jadi kalau kecederaan itu tepak-tepak sekalipun, kalau sekarang ni orang boleh bawa ke mana-mana, dan akal pemikiran dia perlu hebat sebagainya, tapi oleh kerana dia hanya kencing manis, potong kaki, potong apa, tapi masih lagi brilian dalam berfikir. Ini yang orang Indonesia lantik juga ni, di prosedur ni. Waqtulifa fi syartin khamis wa huwa nasab. Ini yang dinakkan sini, syarat yang kelima ni, soal titihan Al-Qurashi. Apakah bila Nabi kata ayyakuna Qurashiyan, mesti Quraisy, adakah lantik sekarang ni mesti orang Quraisy? Saya tanya kawan saya yang belajar di Madinah. Saya tanya, kamu jumpa dengan orang Quraisy di Madinah? Dia kata, ada duduk mabuk tepi jalan. Itu saya ketawakanlah, sebab dulu saya berpendapat yang dimaksud dengan Quraisy ini zaman kita muda-muda lah, bukan Quraisy macam Tengku, macam mananya kalau kata Quraisy bukan Tengku, bukan Datuk, bukan apa semua lah.
Tetapi saya pada waktu itulah, kerana Khuris ini ialah orang yang senior. Tapi sekarang ni saya pun dah baiki, bukan maksudnya senior, maknanya orang yang ada asabiyah mengikut Ibn Khaldun di sini. Orang yang memiliki fungsi yang melahirkan asabiyah itu. Fa'amma ishtiratul ilm fa zahir. Ini jelaslah kalau bodoh, kalau tak ada ilmu, jahil macam mana. Li'annahu innama yakun munaffidan li ahkamillahi ta'ala. Ini yang orang pas kata orang UMNO tak betul ni. Pasal melatih orang yang tak tahu hukum syarak jadi Perdana Menteri lah, orang kafir jadi Perdana Menteri. Ini cerita tahun 60-an. Idza kana aliman biha, barulah boleh jadi pemerintah. Wa ma lam ya'lamuha la yasihu taqdimuhu. Orang yang tak tahu hukum syariat sebagainya, macam mana dia nak jadi ketua, nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Wala yakfi fil ilmi illa an yakuna mujtahidan. Jadi ilmu mujtahid, burung-buruk kata tua tu, dia tidak dianggap alim. Ini satu lagi lah benda yang kita perlu pecahkan dalam masyarakat kita, iaitu krisis ulama. Maknanya kita belum lagi jelas menentukan siapa ulama itu. Kalau ulama itu hanya baca kitab saja, tidak boleh pergi lebih jauh daripada matan kitab itu, kita kata burung kakak tua jelah bergerak. Tapi maksud di sini mujtahid ini orang yang mampu membuat sekurang-kurangnya, kalau dia baca kitab, dia boleh membuat tafsiran semasa kitab itu, kalaupun berpegang dengan kitab itu. Tetapi baguslah juga dia balik kepada kaedah research. Dia buat review dan menjadikan Quran Sunnah sebagai asas untuk review balik. Kadang-kadang benda yang ada kaitan dengan masalah tempatan, masalah yang berkait dengan sains, teknologi, masalah-masalah peristiwa baru yang belum ada hukum pada zaman dahulu. Wal imamatu tastad'il kamal fil awsaf wal ahwal. Sedangkan imamah itu perlu kepada kesempurnaan dalam hal seperti ini. Yang kata, yes. Tok Mat, sorry. Ya, okay. Mungkin Ibn Khaldun dalam pemilihan ketua kepimpinan kot. Sebab macam kalau dalam pemilihan khalifah itulah. Khalifah, kita boleh kata ketua lah kot kan, kepimpinan. Ketua. Semestinya raja ke, tapi kalau raja tu monarki Tok Mut kan. Biasanya kalau kita kata raja, dia ada heir to the throne kan. Tak ada pemilihan kan. Even kan kalau khalifah pun, Khalifah Rashidun je kita ada demokrasi. Tapi dari segi tradisinya, walaupun raja, tapi diikut tradisi bai'ah macam Khalifah Harun al-Rashid, walaupun berasaskan keturunan, tetapi kena ada bai'ah. Bai'ah tu kenyataan taat setia. Sampai sekarang ni pun, pada hari-hari sambutan hari jadi raja, kita semua ni diwakili oleh mula-mula satu wakil orang besar, kata dia. Biasanya diwakili oleh menteri besar, menyembahkan taat setia kepada raja. Dia tahu kita buat bai'ah itu. Kemudian wakil orang awam diketuai oleh sekian. Maknanya bai'ah itu berlaku jugalah. Walaupun dia raja, kalau mengikut tradisi Islam lah. Tapi mana kalau tidak, kalau raja yang tidak ditobal secara bai'ah kan, kita tahu ada raja yang tidak ditobalkan lagi dalam Islam. Maknanya Tok Mut, itulah maknanya kalau kita kata seorang Perdana Menteri ke apa kan dilantik, maknanya bai'ah kita adalah wakil-wakil lah. Vote lah, vote tu. Yang kita vote tu lah kan, apa-apalah kan. Kalau kita tengok masa Muawiyah jadi khalifah. Kan? Khalifah masa tu Abdullah bin Zubair kan, Zubair bin Awam. Zubair kan. Dia tak bai'ah kan? Sebab tu dia kena tindakan tu. Dia tak bai'ah. Dia tak bai'ah tu sebab tu pihak sana bertindak.
Jadi Tok Mut, back to condition of governing the institution kan, empat faktor imam lagi kan tadi kan. Satu Lima. mesti 5 Satu ilmu, dua probability, apa yang dalam Tok Mut punya kedua tu? Itu keadilan. Ilmu dekat Ilmu, keadilan dan kemampuan. Oh, ini honesty lah, Itu yang kedua tu honesty lah. 3 competence, 4 freedom. Kompetensi, yes. Okey, yang apa tu? Yang kita katakan macam Syekh Yasin. Tok Mut Syekh Yasin yang atas kerusi roda tu kan, dia kena bom tu kan. Yang dia pun memang cacat kan. Dia kata cacat yang boleh menghalang daripada melaksanakan fungsi kepimpinan. Dia ni walaupun cacat, walaupun tua, cacat dan sebagainya, tapi fungsi kepimpinan dia tu okey. Sebab tu mana syarat ini dia penuhi lah. Tapi kalau Syekh Yasin tu dia memang orang kata apa dia lahir secara dia yang menyerlah daripada ramai-ramai kan. Makanya dia tak ada competition lah kot kan. Dia memang berani. Dia orang panggil kepimpinan yang lahir secara spontaneous. Dia kata mengikut teori kepimpinan dalam sosiologi, dia kata kepimpinan itu lahir apabila ada interaksi di antara para ahli komuniti atau masyarakat itu. Dalam interaksi itu, biasanya dia kata siapa yang lebih aktif dan diterima umum, dia dengan sendirinya spontaneously dia akan dianggap sebagai pemimpin. Itu dia katakan kepimpinan yang sebenarnya. Jadi dia tidak lahir berasaskan satu institusi yang ada pemilihan, ada vote dan sebagainya. Tapi yang jadi ketua itu berasaskan kepada institusi. Tapi dia kata yang paling baik sekali apabila pemimpin itu menjadi ketua dan ketua itu menjadi pemimpin. Makanya Tok Mut, makanya dia punya kemampuan dia, kompetensi dia mengatasi dia punya fizikal punya ni lah kot kan. Ya, maknanya dia dianggap sebagai secara fizikalnya OKU. Dia tidak boleh bergerak sendiri atas kursi roda. Tetapi dia OKU-an dia tu tidak menghalang dia menjadi melaksanakan tugas kepimpinan yang disandang. Ya. Gerakkan orang dia untuk melaksanakan keperluan pemerintahan. Boleh diatasi. Ya, betul-betul. Okey. Wa amal adalah itu jugalah syarat adil itu kita faham semualah. Orang yang fasik di sini maknanya orang yang tidak adil itu ialah orang yang fasik. Bi fiskil jawarih min irtikabil mahzurat wa amsalihah. Sebab tu kalau kita menyambut baiklah kenyataan-kenyataan bahawa orang yang nak jadi calon dalam pilihan raya ini dicek semua sekali hatta kepada pejabat qadi pun. Apakah awak telah pernah melakukan apa-apa keburukan dalam kehidupan rumah tangga, misalnya tidak bayar nafkah pada isteri dan sebagainya. Dia semua sekali dia bersih semua, barulah jelas adalah dia itu. Tapi saya rasa bagus juga untuk masa akan datang. Para ulama dalam negara ini cuba definekanlah apa maksud adalah sini. Takut kita ni melampau. Melampau sangat. Dia kata orang poligami pun tak ada juga. Poligami belah siam. Misalnya lah. Jadi kawan saya poligami belah siam di Kelantan tu tak boleh jadi calon dia tahun ni. Mana Wan? Tak boleh jadi calon lah dia. Tok Mut. Kami punya jiran kan. Syahri Sugib. Dia pun dalam keadaan serba kurang juga. Tapi okeylah. Syahri Sugib apa kurang bahasa? Dia itu wheelchair lah sekejap. Sebab dia saya tak jumpa lama, tidak okey kan? Duk terbit buku dah sekarang ni. Dia occasionally sebab dia pun masuk penjara, keluar penjara kan. Iyalah. Jadi mungkin itu sebablah kita kata apa tu yang Qawiyul Amin tu Tok Mut. Kan? Al-Qawiyul Amin itu dalam definisi maknanya
kekuatan di sini bukan fizikal nak angkat batu, tetapi mungkin dia ada kekuatan minda. Ataupun orang ni mempunyai pengaruh yang hebat, ataupun orang ni jadi mempunyai pemikiran. Yalah macam Indonesia tu Gus Dur, ini buta lagi apa semua sekali. Jadi itu yang saya rasa istiak yang bukan salah lah, tapi salahnya kemudian dia perkara yang sampingan. Kalau kita ni macam kepimpinan yang ada sekarang ni, jadi tak berbakit lah mungkin. Dia masih wheelchair lagi ke? Siapa? Syari? Ha. Yelah, sebab dia dalam keadaan tak berapa sihat kan, tapi kadang-kadang dia wheelchair. Tapi saya rasa sebab kepimpinan ni dia punya kehendak, kita panggil will, strong will. Yalah. Will strong. Jadi biasalah dia pergi jumpa-jumpa dia orang-orang ramai pun dengan wheelchair. Tak apalah, kita kena salam kat dia. Saya pun lama tak jumpa. Jadi saya kata macam ni lah, jadilah guru bangsa daripada jadi pemimpin politik yang terdedah kepada kritikan orang. Lebih baik. Makanya Tok Mut, makna generally lah, ilmu Khaldun kat sini dia kata generally yang elok ni ialah kepimpinan yang memenuhi syarat-syarat ini kan. Tetapi ada beberapa ketika lahirlah kepimpinan yang kekurangan. Tapi dia bagi syarat ni. Yang kekurangan dia tu kalau tidak menghalang fungsinya sebagai pemimpin, maka tidak dianggap sebagai satu kecacatan yang boleh menghalang lah. Betul-betul. Pada kelayakan. Tok Mut, Gus Dur tu dia tak nampak air mata dia? Tak nampak. Dia kencing manis. Oh, dia dah meninggal sekarang. Dia tak ada kan? Meninggal dah. Tapi dia wheelchair. Dia tak nampak dan tapi dia boleh berjalan. Duduk pimpin dia. Ingat ke sebelah mata je? Dua-dua? Oh, Masya Allah. Tapi dia kecekapan dianya, bahasa Inggeris dia terbaik. Kemudian dia duduk di Iraq dulu, Arab pun bagus. Kemudian pemikiran dia cekap. Cumanya adalah benda-benda yang dari segi politiknya tidak sesuai. Maka saya kata amat rugi bagi dia telah mengubah posisi dia daripada guru bangsa kepada pemimpin politik bangsa itu. Sekadar kerana nak memenuhi vacuum yang ditinggalkan oleh Soeharto. Macam mana Fikri? Fikri muncul ni nak bagi komen ke? Okey nah. Okey. Wa ammal kifayah, adapun kemampuan tadi, fahuwa an yakuna jari'an ala iqamatil hudud. Dia ni orang yang berani melaksanakan hukum-hukum Allah. Hudud di sini tidak semestinya hudud yang disebut oleh kitab fiqh kita yang ada 7-8 tu. Termasuk yang tu, tetapi lebih luas pengertian daripada itulah. Tilka hududullah itu lebih luas daripada hudud itu. Ini saya nak sebut di sikit sini. Dia kata melaksanakan, dan dia kata ni, bila ada hudud fala taqrabuha. Bila ada larangan fala taqrabuha. Mana kita kena menjauhkan diri. Tapi bila ada suruhan, maknanya kita bila ada apa sebenarnya, bila ada larangan macam mana, tengok dah dia ada beza tu. Jadi orang yang berani, mempunyai kemampuan waqtihamil hurub, dan masuki peperangan dan sebagainya, basiran biha, yang betul-betul faham tentang keadaan Quran, sunnah, hukum hakam dan sebagainya, kafilan bihamlin nasi alaiha, dan dia pula mampu untuk memastikan bahawa orang patuh kepada undang-undang peraturan itu. Ini satu penting. Arifan bil asabiyyati wa ahwalid dahai qawiyan ala mu'anati siyasati. Ini tidak ada orang yang boleh nak mengalahkan apa tadi Puan Nazli kata tadi,
khalifah apa tu? Yang kita dah ingat khalifah yang jahat-jahat tu apa tu? Yang lawan Sayyidina Ali itulah. Muawiyah. Nak lawan Muawiyah dari segi ni susah. Dia faham bagaimana memimpin, mengumpul orang jadi satu kekuatan dan tipu daya politik dia faham dan boleh. Ini semuanya ni maknanya saya rasa pemilihan Muawiyah itu berasaskan kepada kelebihannya dari aspek ini. Misalnya Hajjaj. Kompetensi menjadi seorang politik yang licin untuk membawa Islam kepada kemajuan. Macam Hajjaj. Jadi jahat dianya membunuh paling ramai orang macam apa tu Iraq punya apa tu Saddam Hussein, tetapi dia adalah seorang penakluk penyebar agama Islam yang paling luas sekali. Jadi itu ada balancing dalam Islam. Ini kita tidak kata dia masuk neraka dengan mudah-mudah kerana itu, tapi makna begitu. Sebab itulah ada persoalan yang Soekarno kata, aku takkanlah tak boleh masuk Islam. Orang perempuan tu bagi minum ke anjing pun boleh masuk Islam. Takkanlah aku memperjuangkan nasib bangsa, kemerdekaan bangsa dan sebagainya itu. Aku tak boleh masuk syurga macam orang tu. Itu pandangan masing-masing lah. Wa amma salamatul hawas wal a'dha, tadilah kita bincang banyak-banyak tadi, tidak gila, tidak apa semua sekali. Kafaqdi, dia kata tak ada dua tangan, tak ada dua kaki dan tak ada dua unsayan pun tak ada masalah lah. Ya boleh. Fatushtaratu salamatu minha kulluha li ta'thiri zalika fi jadi yang macam saya dah uruskan tadilah. Wa yulhaqu bi faqdanil al-a'dha'i al-man'u min at-tasarruf. Jadi dua. Jadi dia pergi lagi menghuraikan cacat anggota ini ada dua perkara yang boleh dia kata darbun yulhaqu bi hadhihi fi ishtiratis salamah min syarh wujubin wa huwa al-qahr wal ajzu an at-tasarruf. Jadi orang yang dianggap sebagai cacat itu ialah yang menghalang dia daripada melaksanakan apa tu tugas itu dan ataupun sebagainya, dan satu lagi dia tidak ada kaitan dengan itu. Misalnya kecacatan secara maknawi, dia ni orang yang banyak hutang, bankruptcy, tak boleh jadi pemimpin kerana dia dikata dihalang daripada mengurus harta dia. Kemudian apa tu fayantaqilun nazaru fi hali hadzal mustawla fa in jara ala hukmi ad-din wal adl wa hamid as-siyasah jaza qararuhu wa illa istansara al-muslimun. Jadi masalahnya maknanya orang yang kena penjara, yang kena tahan harta dia dan sebagainya, orang yang ni dianggap sebagai orang yang tidak apa tu yang ada cacat celah pada fizikalnya. Adapun tentang nasab Quraisy, tadi Quraisy itu fali ijma'is sahabah yaum as-saqifah. Yang ke akhir sekali, yang kelima tu dia kata mesti Quraisy itu kerana hari Saqifah itu ada ijma' melantik Abu Bakar atas alasan bahawa Abu Bakar itu ialah seorang Quraisy. Jadi bagi mereka yang tidak begitu jelas tentang peristiwa Saqifah Bani Sa'ad ini, kalau kita pergi ke Mekah, kalau kita duduk di belah ni, belah kiblat ini, kita masuk pintu yang ke berapa depan ni, dekat sangatlah dengan Saqifah Bani Sa'ad tu ada satu garden yang dikekalkan di situ. Di situlah. Jadi dulu masa saya belajar dulu, saya ingat Saqifah Bani Sa'ad ni ialah jauh daripada rumah Rasulullah, tetapi hanya sekangkang kera saja. Bila baginda wafat, maka semua sahabat-sahabat yang kanan sedang berhimpun di rumah Nabi untuk menguruskan mayat Rasulullah. Maka orang mari berbisik kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata di Saqifah Bani Sa'ad tu di luar sikitlah, orang-orang Ansar sedang berhimpun, sudah bermesyuarat nak memilih khalifah.
Maka Abu Bakar dengan Umar pergi, tinggal Ali sebagai keluarga terdekat pergi itu, berlakulah dialog. Bila berlaku dialog tu, kata orang Ansar, kalau macam ni tak boleh diputuskan, kita berpecah kongsilah. Minna amirun wa minkum amir. Saya UMNO, awak PAS, masing-masing lah. Ataupun saya UMNO, awak PN, masing-masing lah. Tetapi telah ditolak oleh Abu Bakar dan Umar. Kata Abu Bakar, al-a'immatu min Quraisyin. Imam tu, khalifah tu mesti daripada orang Quraisy. Jangan daripada sembarang orang. Jadi oleh kerana itu, bila debat itu, bila dia dengar al-a'immatu min Quraisyin itu, maka mereka itu bersetujulah menarik balik bai'ah Ansar tu kepada Sa'ad ibn Ubadah. Maka dalam proses yang lantik itulah berlaku tolak menolak antara Abu Bakar As-Siddiq dan Khalifah Umar bin Khattab. Mula-mula sekali Abu Bakar akak tangan Umar. Dia kata oleh kerana Umar ni lebih cerdik, lebih apa semua sekali, saya mencadangkan Umar kerana lebih kuat. Maka dialah patut menjadi khalifah. Maka Umar pun angkat tangan Abu Bakar. Dia kata kekuatan Umar akan menjadi sandaran kepada kebijaksanaan Abu Bakar As-Siddiq. Tidak macam kita sekarang ni, parti Islam ke, parti tidak Islam ke, parti berdasar Islam, tidak berdasar Islam ke, berebut nak jadi pemimpin. Ini tidak ada satu ikutan yang baik. Apatah lagi nak baca hadis-hadis al-a'immatu min Quraisy itu. Wa bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awsana bi an nuhsina ila muhsinikum wa natajawaz an masiikum. Itu alasan tadilah. Mana ini semuanya merujuk kepada kamu lah. Mana kamu orang di bawah lah. Walau kanatil imaratu fikum lam takun al-wasiyah. Jadi Nabi tak susah lah kalau kamu ni duduk di atas sekali. Fahajjul ansar waraja'u an qawlihim minna amiru wa minkum amir, sebagaimana saya ceritakan tadi, wa adalu amma kanu hamu bihi, dan teruslah. Dan banyak lagi lah peristiwa lain yang menunjukkan bahawa Quraisy itu perlu diutamakan. Illa annahu lamma da'ufa amru Quraisy. Bila keadaan orang yang Quraisy itu menjadi lemah, wa talashat asabiyatuhum bima nalahum min at-taraf wan na'im. Jadi orang Quraisy ini sudah menyeleweng, wa bima anfaqatuhum ad-daulah fi. Jadi orang Quraisy ini sudah jadi orang yang macam-macam dah, yang sudah tidak lagi mampu memikul fungsi khalifah. Wa taghallabat alaihimul ajib. Dan orang-orang yang lebih mampu itu telah lahir daripada orang-orang ajam yang bukan Arab. Mereka itulah menjadi orang-orang ahli parlimen, ahli-ahli bijak pandai yang bagus-bagus. Fashtubiha dzalika ala katsirin minal muhalliqin. Maka orang-orang alim yang muhaqqiq, yang detail, yang hebat kealiman dia rasa syarat Quraisy ni kena drop lah. Wa awwalu ala zahiril dzalika isma'u. Jadi dia kata dia bawalah beberapa ayat, misalnya daripada hadis, wa in wuliya alaikum abdun habasyiyyun dzu zabibah. Ini alasan orang yang terkemudian. Dia kata keutamaan Quraisy itu terbatal dengan hadis ini. Dia kata ati'u, Nabi suruh taat, isma'u wa ati'u, dengar dan taat, walaupun yang menjadi ketua itu habasyiyyun dzu zabibah, orang Afrika, orang Habsyi yang kepalanya gondol, bonjol, semacam buah kismis. Itu bandingan Rasul. Maknanya bagaimana buruk pun secara fizikalnya, tapi bila dia dah jadi ketua, tak boleh kita nak lawan dia. Wahada, tapi kata Ibn Khaldun, la taqumu bihi hujjah fi dhalika fa innahu kharaja makhraj at-tamthil. Tak apalah, tak sedap belajar usul fiqh di sini. Begitu juga kata Umar bin Khattab, lau kana Salim maula. Ibn Khattab kata, kalau Salim maula Hudzaifah dulu masih ada, aku pilih dia jadi ketua. Jangan dijadikan ini hujah. Ini sekadar Umar nak mengatakan bahawa mu yang ada di hadapan kamu ini
yang di hadapan saya sebenarnya. Nak banding dengan Salim terjauh, baik Salim. Kalau Salim ada kelantik dia. Tapi marahnya Umar kepada khalayak yang berada di hadapan dia. Itu yang dikatakan. Walamma sta'zama itu cerita Umar lah nah. Wa minal qailina langkah sikit apa tu tak sampai satu paragraf lah. ومن القائلين بنفي اشتراط القرشية القاضي أبو بكر الباقلاني يعني usul fiqh yang masyhur juga lah. Bila dia kata asabiyatu Quraisy ada berlaku at-talashi wal idmihlal wastibdadil mulukil ajam ala al-khulafa. Dia kata orang Quraisy ni pun dah jadi lemah, jadi tak berdaya. Kalau dia lantik jadi khalifah pun dikuasai oleh orang ajam yang sekeliling dia ni. Ini macam Mahathir katalah, kita ni kelahi sama sendiri ni sajalah. Naik siapa pun akan dibeli oleh tokoh-tokoh Cina semua sekali. Jadi ini ya. Tok Mut, sorry kacau sikit kan. Tok Mut, Okay. Khalifah Rashidin ni kan daripada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dia orang ni semua daripada Quraisy kan. Quraisy semua tu. Melainkan dia Bani je lain kan. Dia sub Tapi dia ada cerita sebenarnya orang sebenarnya secara umumnya Bani yang sama tu. Saya rasa dan lepas tu daripada Umayyah pun memang daripada Umayyah pun Quraisy juga. Quraisy juga. Lepas tu Abbasiyah pun Quraisy juga. Quraisy juga. Yang tak Quraisy ialah Uthman je. Dia kemudian ni lah Uthman bapaknya Quraisy. Uthman pun Quraisy. Tapi yang terkemudiannya bila datang orang Turki, orang Barbar, orang apa semua sekali Amerika inilah yang mengambil alih sesudah jatuhnya Andalusia. Andalusia tu orang Umayyah lagi Tok Mut yang Mamluk dengan Saljuk dengan Mamluk Saljuk itu kan baru dia bukan Arab kan? Bukan Arab Quraisy lah, bukan Quraisy. Tapi Tok Mut zaman Ibn Khaldun ni zaman Abbasiyah saya kira. Kan? Tetapi pandangan berbeza sudah ada, tapi saya rasa mungkin saya pun tak pasti dari segi dia punya historinya, mungkin dia antara Tok Mut, dia di antara Abbasiyah dan mana ni zaman peralihan Mamluk kat bawah tu yang apa nama? Yang Pereira, dinasti Pereira tu Umayyah, lepas Umayyah yang kat bawah tu Andalusia tu. Andalusia nak jatuh dia sudah khilafah tu dah berpecah lah zaman kan tu. Masa dia kan. Makanya Osman tak muncul lagi ketika itu kan. Uthmaniyah bukan Uthman. Uthmaniyah kan. Hanya kata Uthman ni khalifah yang keempat, yang ketiga tu. Makanya bila Ibn Khaldun dia berfikir benda ni kan, dia berfikir dia rasakan khalifah tu kebanyakannya di kalangan Quraisy kan. So adakah Quraisy tu semestinya, adakah khalifah ni semestinya Quraisy dan Quraisy mestinya khalifah kan? Saya rasa dia fikir benda tu. Itu je lah. Tapi Ibn Khaldun ni secara ringkas katakanlah kita janji satu jam. Ibn Khaldun ni secara khalifahnya dia lebih cenderung untuk melaksanakan secara harfi al-a'immatu min Quraisyin pada asasnya. Tetapi kata dia walau begitu pun dia boleh menerima pandangan yang mengatakan bahawa oleh kerana berlaku banyak kekurangan pada diri orang Quraisy ini, maka dia pun setujulah. Maka khalifah itu boleh berpindah kepada pihak yang lain. Tetapi syaratnya orang itu mempunyai kompetensi tinggi dan sebagainya yang sama dengan orang-orang Quraisy pada waktu awal Islam, iaitu orang yang mampu mengumpulkan tenaga yang disebut pengaruh sebagai asabiyah. Ini Ibn Khaldun ini seorang ulama yang sangat-sangat mengambil berat tentang asabiyah, maknanya kita kata keulungan bangsa. Sebab dia kata pun Arab sendiri itu menjadi sebagai asas untuk kelahiran Islam yang hebatlah. Jadi keulungan bangsa ni kita pun saya rasa kerana kita silap
dulu banyak sangat berbincang tentang asabiyah ni, dan kemudian kita bagi kepada orang kampung bercakap tentang tak betulnya asabiyah. Yang mempertahankan asabiyah pun orang kampung juga, macam kita mentafsirkan asabiyah tu dalam pengertian yang asabiyah tu maknanya berfikiran sempit. Itu. Sedangkan maksud asabiyah itu ialah rasa kekitaan, rasa kebersamaan, itu yang dikatakan asabiyah. Tok Mut, Ya. sikit Tok Mut. Kalau asabiyah, kalau pemimpin dia betul, macam Khulafa' Ar-Rashidin dan yang betul lah kan, okey lah. Tapi kalau asabiyah, pemimpin dia tak betul, itu masalah. Itu jadi masalah. Dia panggil, maka asabiyah dia tu, dia tidak lagi mampu mengawal asabiyah tu. Maka dia terbatal dia dalam syarat kompetensi tadi. Sebab tu dalam perbincangan sini, dia kata bagi mereka yang menolak syarat Quraisy, maka dia kata contoh-contoh yang kamu bagikan ini, maka dia tidak layak bukan kerana dia bukan Quraisy, tetapi dia tidak layak kerana kompetensi dia tidak ada, hilang. Sebab itulah. Jadi mana syarat Quraisy tu mesti ada di situ lagi. Ini bagi dia lah orang yang begitu objektif dari segi akademiknya, tetapi seorang yang juga rasional dari segi aplikasi dia punya akademiknya, maka dia adalah seorang ulama yang fleksibel dalam merealisasikan ilmu dan kepimpinannya dalam masyarakat. Sebab tu dia diterima dalam peringkat yang lebih universal. Tok Mut, Ya. ada juga kalau kita tengok macam Hitler kan. Hitler, dia boleh mengumpul orang begitu, nak kata taksub, begitu Betul. kata ikut dia kan. Nak kata taksub tak tahulah kan. Tapi dia tu lah saya kata dia tak betul. Jadi makanya itu pun asabiyah juga, tetapi saya rasa Ibn Khaldun juga melihat kepada asabiyah itulah tunjang, sama ada dia ketua dia seorang ketua yang ada kompetensi, kita kata, ataupun seorang ketua yang tidak ada kompetensi. Maknanya kita panggil dalam istilah orang putih weak leader and good leader lah, strong leader kan. Good leader. Good leader tu dari satu aspek sahaja. Tapi dari aspek adalah dia seorang diktator yang tidak boleh menerima pandangan orang lain, membunuh orang dan sebagainya, dan dia mempunyai idea yang jahat dalam kepala dia dan sebagainya untuk bertindak kepada orang yang Mungkinnya Tok Mut, mungkinnya kalau kita tengok Hajjaj, tak apalah kita letak tepi lah, sama ada kita nak sokong dia ke, kita nak tak suka dia ke, kita suka dia kan. Tetapi pengikut dia quite strong juga, menyebabkan bila dia jadi Gubernur Iraq masa tu kan, semua orang sebab takut kan, bersama-sama dengan dia. Ya, maka dia kelebihan orang itu, dia banyak aspek. Sebab tu kita kena komprehensif menilai orang. Jangan kita hanya melihat dari satu aspek sahaja, maka kita buat keputusan berasaskan kepada aspek yang kita suka. Ada lagi? Prof. Yes. Kalau ikutkan Ibn Khaldun ni lahir masa Baghdad dah jatuh. Kalau ikutkan tarikh rasmi yang dipersetujui ramai sejarawan ni, Abbasiyah ni jatuh masa Mongol ambil ke jatuh? Yalah, masa dia teruknya, masa Mongol bagi serang Baghdad itulah. Okay, so time tu masih dalam 1358 lah kalau saya cek internet kan. Dan Ibn Khaldun lahir dalam 1300, awal 1300, dalam 1313 lah. Kalau saya tengok zaman kelahiran para reformis. Dan kalau saya baca biografi, saya rasa dalam chapter terakhir dia akan cerita kenapa dia nulis, macam mana dia menulis dan kenapa dia menulis apa semua tu. Dia ceritalah yang mula-mula dia nak jadi hanya ilmuwan yang belajar betul-betul lah, macam imam-imam yang ternama.
Kemudian dikata dia terpaksa menempuh kesusahan yang begitu banyak dan dahsyat hingga ayahnya pun meninggal dalam peperangan disebabkan pemimpin saling bertelingkah. Memang zaman tu zaman kejatuhan lah. So dia pun masuk politik, kemudian dia pun mengakui yang kadang-kadang dia terover dalam politik, maknanya dia ada dendam kesumat pada pemimpin tertentu dan sebagainya. Akhirnya kemudian dia menulis buku Mukadimah tu. Dan semua pengalaman yang didapat tu bagi saya sambil nampak dia himpunkan dalam Al-Muqaddimah tu lah. Dan boleh nampak macam dia begitu bersungguh nak supaya manusia atau orang Islam ni in the future belajar yang macam mana nak memimpin dan memahami apa itu daulah naik dan turun. Kemudian dia amat menekankan asobiah tu. Dia hasil pengalaman dia dalam pentadbiran dan sebagainya. Sebagai menteri kanan dan sebagainya. Jadi saya rasa itulah dapatan dia yang sangat mahal, iaitu dalam kajian dia, kehilangan asabiah boleh menyebabkan jatuhnya sebuah kerajaan yang kuat, walaupun kerajaan itu kerajaan Islam. Sebab tidak ada kuasa yang mempertahankan keluhuran Islam itu. Satu. Yang kedua, orang yang menulis autobiografi dia. Ini kita anggap sebagai autobiografi lah. Bila dia menulis, bukan autobiografi, tetapi khulasah atau kesimpulan daripada pengalaman akademik. Bukan akademik per se, tapi pengalaman akademik itu dicurahkan di dalam itu. Macam juga kalau kita baca Ibnu Hazmin. Ibnu Hazmin ini seorang yang menjadi mangsa kepada pergolakan politik di Spain. Ayah dia ahli politik, hari ni jadi menteri, esok jatuh, Luther naik balik tahun jatuh. Jadi ini dia pun dalam kitab dia tu garang. Jadi kalau kita tak faham dari segi kedudukan beliau itu, kita kata dia ni tak betul lah. Dia kata Abu Hanifah rajulun majnun. Abu Hanifah tu gila. Jadi kita kata gila ni Abu Hanifah ni. Saya pun kurang selesa bila Qardawi mengkritik Zilal Al-Quran dikritik oleh Qardawi, sebab mungkin dia lupa nak kata sebenarnya dia berkata nak kritik tu, sebab Qardawi menulis Zilal tu semaya ada masa dalam penjara, tentulah ada psikologi, kesan psikologinya di situ. Jadi begitu juga Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, orang yang lahir pada zaman-zaman itu, zaman revolusi, zaman orang marah. Yaumul Ghadab, kata orang Palestin sekarang ni. Mana zaman marah, maka tentulah dia pandangan-pandangan itu cukup ekstremis. Jadi kita kena tapis di situ lah. Kita baca tu dengan secara yang sedar. Tujuh, Prof. Tujuh. Itulah betul. Jangan saya katakan macam cerita apa tu? Cerita burung kakak tua yang melihat botak itu sebagai satu perkara yang boleh menjadi indikasi kepada orang tu bagus tak bagus. Okey, ada apa lagi? Tak ada? Okeylah kalau gitu. Kalau dah tak ada, kita minggu depan ni kita pergi kepada Al-Faslus Sabi' wal 20 tentang pandangan Syiah. Ini kita nak bincang kata tak ni pandangan Syiah ni? Boleh ada, juga kita ikutlah. Boleh skip kot. Ya, Tok Bot? Takkan ada orang nak bincang lah. Boleh juga sekejap. Tapi tak apalah. Jadi minggu depan ni kita cuba berkenal lah. Jadi kita cuba faham pendirian orang macam saya ni, maknanya perbalahan dalam antara mazhab itu ialah perbalahan yang sia-sia untuk kita sekarang. Bagi mereka dulu yes, tapi mengapa kita memberi perhatian sangat kepada literature, bahasa Melayu kita panggil bukan sastra fake lah. Oh, Tok Mut, kena faham juga ni Syiah dan Imamit ni. Kan? Sebab ni penting. Kita kena faham, saya rasa. Ada banyak karut marut di sini ni, tapi tak apalah, kita cuba faham ni.
Minggu depan kita punya faham Syiah dari perspektif Ibn Khaldun, seorang sosiologi. Bukan Syiah dari perspektif dan Sunni, orang-orang fuqaha dari segi hakim. Puak-puak hakim, puak-puak mahkamah syariah ni lain. Jadi kalau kita tengok, kalau kita lupa mengambil kira aspek-aspek sosiologi bila kita jadi hakim dan sebagainya, itu akan menampakkan kita ni orang yang tidak komprehensif dalam berfikir. Okeylah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.